Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على ربي الرؤوف الرحيم الفتاح العليم وجعلنا اللهم مفتاحا للخيرات مغلاقا للشرور وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya, nikmat kesihatan, nikmat taufik, nikmat boleh ibadat, nikmat boleh salawat, nikmat boleh zikir, nikmat boleh sembahyang, nikmat segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang kita tak kuasa nak hitung, nak bilang. Maka kita sama-sama membanyakkan kata Alhamdulillah. Saudara semua, maka seperti biasa kita pakai cek insya-Allah. Cek gila kelum dalam gapo supaya ramai lagi kawan-kawan kita, saudara-saudari boleh bersama kita. Mudah-mudahan akan dapat manfaat bersama dalam muzakarah kita pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Baik, maka supaya berkat majlis kita pada pagi ini, saudara semua, marilah kita mula dengan salawat ke Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan salawat yang kita duk selawat mari iaitunya baik, saudara semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada sufufil malaikah wa tasbihihim wa taqdisihim wa tahmidihim wa tamjidihim wa takbirihim wa tahlilihim min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi selepas daripada kita salawat ke Nabi, insya-Allah maka terima kasih kepada semua saudara yang berdoa wi ke saya dan berdoa semualah wi kepada panggil saudara-saudari yang bersama kita dan yang tidak bersama kita, supaya kita dapat benda baik-baik bersama, insya-Allah. Baik, maka selepas daripada kita salawat ke Nabi, maka insya-Allah marilah kita muzakarah tentang satu hadis, sebagaimana nama raikan kita wala hadis yang cao, insya-Allah. Yata wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Wa fi riwayatil Bukhari idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq falyanzur ila man huwa asfal minhu. Baik, hadis hari ini saudara semua sangat comel dan sangat baik. Jadi kata Abu Hurairah, pada suatu hari Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini jadi penawar yang sangat baik bagi kita yang hidup di hari sekarang, pada hidup masa sekarang ni. Masa yang penuh dengan fitnah, masa yang penuh orang duk berlomba, orang panggil apa, masing-masing
hipung harta benda dan kemewahan di segi keduniaan, maka kita sangat perlu dan sangat berhajatlah kepada hadis semacam ni supaya kita tidak serabut, tidak duka cita, dan tidak panggil apa, waktu kita tu panggil duduk dalam keadaan lemah. Baik. Nabi kata mana? Nabi kata unzuru ila man huwa asfal minkum. Jadi bab keduniaan ni, bab peringkat, bab harta banyak, bab rupa jangok, bab keturunan mulia, bab kehormatan di dalam masyarakat, bab tubuh badan molek, comel. Maka Nabi suruh kita kelih kepada orang yang lebih teruk pada kita. Nabi suruh kita kelih kepada orang yang lebih teruk pada kita. Kalau rupa pun tak jangok, kurang jangok pada kita. Kalau harta pun lebih sikit pada kita. Kalau bab peringkat pun lebih gendah pada kita. Kalau bab keturunan pun lebih teruk pada kita. Dan bab kemuliaan kehormatan dalam masyarakat pun lebih berat pada kita. Jadi Nabi suruh kita kelih orang bawah pada kita. Bab keduniaan. Saudara. Wala tanzur ila man huwa fawqakum. Dan jangan kamu kelih orang sebelah atas, orang yang lebih baik daripada kamu dari segi bab keduniaan. Kalau harta pun dia lebih kaya pada kita, jangan kelih. Kalau rupa pun lebih cantik, lebih jangok pada kita, jangan kelih kepada orang itu. Jangan buat kira, walaupun kita kelih, tapi kita memadamkan kepada orang di bawah kita. Jangan duk kelih semua kepada orang atas, jangan lagu tu. Kecil mudah-mudahnya jangan kelih, jangan duduk perhati, jangan duduk mikir, jangan duduk hai kuam samkan dengan orang yang lebih pada kita bab keduniaan. Jangan. Ini Nabi larang. Bahkan benar Nabi suruh kita kelih orang bawah pada kita. Seperti saya ayat saat ni. Lebih pakai pada kita. Lebih hina daripada kita. Hak zahir lah, hak zahir. Ataupun hakikat yang sebenar, Tuhan lebih tahu. Supaya apa tu? Sebab Nabi perintah kita, so kita kelih kepada orang bawah pada kita, dan jangan duk kelih kepada orang sebelah atas. Kerana apa? Saudara semua, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kerana kalau kamu kelih kepada orang sebelah bawah dan tidak ambil berat dengan orang sebelah atas, nescaya kamu menghargai nikmat yang Tuhan bagi kepada kamu dan kamu tak ada berasa lekeh pun, walaupun tak banyak, saudara semua. Maka benar ni nikmat besar. Orang yang dapat benar ni nikmat besar, duk nikmat kalau dah. Tapi sebaliknya, orang jikalau kelih orang sebelah atas, dia tak akan redha dengan apa yang Tuhan bagi. Dia tak redha sama sekali. Sebab apa? Sebab dia bahasa kata dia kurang belaka. Gana Tuhan dia pakai. Tak ada apa nak makan, nu kelih orang nu. Mewahnya. Gana Tuhan buat ngaku lagu ni. Tak redha dah. Kerana apa Tuhan buat rupa aku tak jangok mana? Hitam warna kulit. Ada kekurangan. Kenapa Tuhan buat lagu ni? Tak redha dah. Kerana apa? Tuhan akak orang lain. Padahal aku ni lebih cerdik pada dia. Aku ni lebih pandai pada dia. Kebolehan aku lebih pada dia. Tapi kenapa Tuhan akak orang lain, tak akak aku? Tak redha. Kalau gitu, jikalau kita kelih orang lain yang tinggi pada kita, kita tak akan redha dengan apa hak Tuhan bagi. Dan dengan sebab itulah kita duduk serabut semua, duduk dalam dia panggil apa, yang rat maidai. Serabut
Serabu, tak tenang jiwa, tak menyerah tidur, dan kadang-kadang ia membawa kepada penyakit. Penyakit apa? Penyakit berdengki. Marilah. Penyakit berdengki. Nah, penyakit dia panggil apa? Tak puas hati. Nah, hak tu hak penyakit batin. Hak zahir pun tubuh badan mula nak nyakit lah. Dia serabu, tak menyerah tidur. Nah, maka rehat tak sempurna membawa kepada penyakit. Kalau gitu, sebelah ngelok, mari belakang. Lepas so, ngelok, jikalau kita duk memandangkan orang atas pada kita. Tak senang sampai bila-bila. Padahal ya ada, dah boleh makan, dah tak berak pun, tapi tak senang. Sebab hidup dia orang atas semua. Nah, kalau orang tu ada mutu, kita tak ada. Nak ada ratik. Kalau gitu tak puas hati semua. Bopi ada mutu, kelih kepada orang ada kereta pula. Nak ada kereta ratik pula. Maka usaha kerja sungguh pula. Penat semua. Nah, dan kalau siapa beli kereta, nak rumah baru pula. Sebab orang lain ada harga mahal tu. Kalau gitu, duk lagu tu lah. Nah, maka dia tak akan berjumpa dengan bahagia. Kalau bahagia pun, berasa kecak star-star apa tu raih. Sebab apa? Sebab ia nak kelih orang atas semua. Nah, maka walau dia ada duit 1,000 juta dah sekalipun, tapi hati duk kelih kepada orang atas, tak senang sepatutnya. Sebab masalah bahagia, masalah tenang jiwa, masalah orang panggil bahagialah hidup, ia bukan di harta. Bukan di harta, bukan di peringkat, bukan di rupa jangok, bukan di apa-apa semua. Bukan di hati yang redha. Di hati yang redha. Nah, barulah dia berjumpa dengan bahagia. Walau barulah dia berjumpa dengan nikmat ketenangan jiwa. Hak ni nikmat yang payah nak dapat ni. Nikmat harta ramai orang dapat. Nah, tapi tak senang pun. Nikmat orang panggil peringkat ramai orang dapat. Tapi duk gelisah pun tak senang. Serabut sama, tak menyerah tidur kadang-kadang. Nah, dan rupa jangok ramai orang rupa jangok, tapi tak bahagia juga pun. Kalau bahagia bukan yang sebenar. Nah, saudara. Ada. Baik. Sebab tu jangan kita kelih ke atas. Ini Nabi wangdi kepada kita. Nabi kan nak baik kepada kita. Sebab tu hadis di bawah tu dia kata pula, "Idza nazara ahadukum", apabila seorang di kalangan kamu lihat dan kelih ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq. Apabila seorang daripada kamu lihat dan kelih orang yang Tuhan lebih di atas dia, di segi hartanya lebih orang tu, di segi tubuh badan rupanya lebih orang tu, peringkatnya lebih-lebih. Kalau seorang di kalangan kamu kelih orang yang lebih, itu dia falyanzur ila man huwa asfal minhu, maka dia dikelih cepat-cepat, dia dikelih derah-derah orang yang teruk pada dia, supaya dia tenang jiwa. Allahu akbar. Saudara semua, kita tidak akan menghargai nikmat yang kita dapat sekarang ni selama nikmat ada pada kita. Kita nak menghargai nikmat bila? Ketika nikmat hilang. Mata ni kadang-kadang kita tahu tak nikmat besar, tapi kadang-kadang kita tak menghargai mana. Tetapi bila gak yang kita tahu kata mata ni mahal sungguh-sungguh ketika kita hilang, ketika tak nampak, baru tahu kata nikmat mata ni besar sungguh. Dengan mana besar tak besar, jikalau dia ada duit secara mana pun, dia rela habis duit dengan sebab nak kembali mata dia semula. Dan juga nikmat telinga. Sekarang ni kita dengar baik, kadang-kadang kita tak menghargai mana. Tahu kata harga ada, tapi tak belah mana kadang-kadang. Tak berasa mahal sungguh-sungguh. Malaikat ketika hilang nikmat dengar, dia tak dengar ke, baru berasa kata, nikmat ni besarnya. Sebab tu, apa yang dia ada, walau mah besar mana pun, jual habis, nak tukar lagi, supaya klik semula nikmat dengar dia. Juga nikmat anggota tangan kaki supaya belakang. Ketika ada, kadang-kadang tak menghargai mana.
Tapi kalau hilang ketika itulah berasa. Maka peringkat kita pun serupa. Tempat kita duduk sekarang ni, saudara semua, walaupun kena-kena kita ni berasa tak puas hati mana, berasa nak lebih lagi di segi rupanya, di segi harta bendanya, di segi tubuh badan, eloknya, di segi peringkatnya, di segi lain-lain, berasa nak lebih lagi berasa kadang-kadang. Padahal kita ni ramai nah orang lain cinta nak jadi kita. Orang lain ramai cinta nak jadi kita. Tapi kita ni orang yang cinta nak duduk tempat kita dan nak jadi kita, makna kata kita lebih dah tu. Tapi kita tak puas hati lagi. Nah, sebab apa? Sebab nak tinggi lagi. Sebab apa tu? Sebab kita duk kelih kepada orang atas pada kita. Kalau duduk dengan orang kaya, kita tak akan puas hati selama hidup dengan apa yang Tuhan beri. Kalau kita duk pandang kepada orang yang lebih pada kita semua. Nah, walau besar pun nikmat kita dapat, kita tak menghargai. Sebab apa? Sebab orang lain besar lagi. Nah, maka ni bala besar. Nah, dia tak akan jumpa dengan bahagia oleh hidup dia, saudara semua. Maka nak buat gapo? Harta banyak tak bahagia, nak buat gapo? Sebab tujuan nak harta banyak nak bahagia. Nah, peringkat tinggi. Nah, tujuan nak bahagia, tiba-tiba tak bahagia, nak buat gapo? Nah, ada. Sebab tu Nabi royak ubat wi kita. Nabi royak jalan wi kepada kita. Jikalau kamu nak tenang jiwa, jikalau kamu nak bahagia, jikalau kamu nak berasa kata kamu ni mahanya dan dapat besar nikmat, kamu kelih kepada orang bawah pada kamu. Kelih kepada orang bawah pada kamu. Nah, nascaya dia mari dengan automatik. Mari dengan automatik dah. Allah, alhamdulillah Tuhan mujurnya aku. Nah, aku makan hari ni lauk ke gendai. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab orang tak ada gapo nak makan. Alhamdulillah. Bahasa puas hati. Bahasa kata dia ni duduk nikmat besar, saudara semua. Padahal dia makan nasi ke gendai ya. Nah, tu dia. Dan juga sebab tu saudara semua, lama-lama sekali lepas pada Covid lah insya-Allah. Lain tak lagi lah ni Covid ni, tapi lepas pada Covid insya-Allah. Walau kita sihat pun ambil masa ratik pergi hospital, pergi rumah payaban. Walaupun kita sihat. Nah, kerana apa tu? Pergi berjalan kelih orang sakit. Masuk dalam bilik hak patah, boleh kelih macam-macam. Orang tu patah kaki, orang tu patah paha, orang tu patah tangan. Nah, lepas tu kelih ke diri kita. Alhamdulillah, tanganku tak patah, kakiku tak patah, pahaku tak patah, sihat selamat aku, alhamdulillah. Pergi pula kepada penyakit berat-berat, penyakit kecil mani kena kerak kaki, penyakit kecil mani kena kerak tangan, penyakit kecil mani siapa kena mata buta mata. Nah, tiba-tiba kita mata lihat molek, alhamdulillah. Padahal kita makan berapa cukup ya, tapi alhamdulillah. Sebab kita sihat. Nah, alhamdulillah kaki kita cukup boleh jalan, orang lain kena kerak kaki. Nah, alhamdulillah orang panggil apa? Duduk di rumah ikut pergi ke mana-mana ataupun dah mau hospital tak lagi kan? Duduklah katil saja. Alhamdulillah. Nah, maka pergi hospital saudara semua automatik. Jika kita masuk ke bilik ke bilik, nah, ia keluar daripada mulut kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah keluar daripada mulut kita. Nah, sebab apa? Sebab kita duduk oleh nikmat yang sangat besar dan sangat hebat. Nikmat yang ada pada kita. Nah, maka kadang-kadang kita tak menghargai. Nah, itu dia. Sebab apa kali? Saudara semua. Nah, sebab tu susah cara mana pun, nah, ada lagi orang susah pada kita. Kalau tidak ada di kampung kita, orang susah supaya kita atau teruk pada kita, maka kelih orang di tempat yang lain. Di Afrika, di mana-mana. Ramai lagi orang yang susah lebih teruk pada kita. Saudara semua. Bahkan, nah, kalau kita berteruk sungguh, ingatkan Nabi kita. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Nabi kita, saudara semua, kadang-kadang sebulan tak ada berasak dari rumah dia. Tidak berasak dari rumah dia, tidak berlaku masak. Sebab apa tak masak? Sebab tidak ada makan ni. Siapa tu? Nabi. Sebaik-baik manusia. Semulia-mulia manusia di sisi Allah. Tiba-tiba Nabi sebulan tak berasak dalam rumah Nabi. Sebab tu Nabi selepas daripada sembahyang subuh masuk mari bilik isteri dia, tanya Aisyah, Aisyah, ada makan ni ke pagi ni? Allah. Aisyah, ada makan ni ke dah pagi ni? Jawab Aisyah kata, Rasulullah, tidak ada. Maka Nabi kata, kalau gitu ku puasa. Puasa sunat Nabi. Allahu Akbar. Wahai orang-orang yang duk mengadu hal, makan tak sedap, Nabi tidak ada apa nak makan lah. Wahai orang yang duk mengadu hal, makan sikit, Nabi tak ada langsung lah. Padahal kita siapa? Nabi siapa? Sebab tu berlaku satu hari, saudara semua, para sahabat nak tak boleh. Sebab lapar sungguh-sungguh, pergi mengadu hal ke Nabi. Ya Rasulullah, kami lapar. Para sahabat lapar sebab putus makan ni pada tahun tu, saudara semua. Pergi mengadu hal ke Nabi. Sampaikan setengah-setengah selok baju. Selok baju Nabi kelih. Kata apa ni? Di perut ikat batu dah. Ikat batu yang sejuk, ya kena perut, mudah-mudahan boleh tahan sikit sebanyak, boleh bantau, boleh bantau perasaan lapar. Ikat batu perut. Pergi ngadu hal ke Nabi. Ya Rasulullah, ada ke tak makan ni? Kami lapar. Maka nak pergi mengadu lagu tu saudara semua, jikalau sama sehari, jikalau sama sehari, ia tak berlaku. Ia tak berlaku mengadu hal jikalau sama sehari. Dengan makna berak mari beberapa hari dah. Dengan makna ia berak mari beberapa hari dah. Sebab itulah siapa kid sud dah tu. Sebab tu dia pergi mengadu hal ke Nabi. Nak minta makan ni. Sikit pun tak apa dah, asal ada ya. Sebab lapar sungguh. Maka selok baju Nabi kelih di perut. Kata Rasulullah, kami ni dengan lapar sampai kat ikat batu di perut Rasulullah ni. Saudara semua, Nabi suka. Nabi suka. Tiba-tiba Nabi selok hak dia. Nabi selok baju dia gatik. Tiba-tiba 2 utir batu di perut Nabi. 2 utir. Mana apa? Mana kata aku lebih teruk padamu lagi. Mung batu sutir yang mengikat aku 2 utir batu. Nah ayat kata, berak aku teruk padamu. Jika kamu tak makan 3 hari, aku tak makan seminggu dah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi gerbel belakang. Orang nak wih harta, Nabi tak terima. Aku wih harta kamu, hai Muhammad, mu tinggal dakwah ni. Nabi tak terima. Hai Muhammad, mu nak gapo? Mu nak pangkat tinggi, kawin mu di ketua kami. Tapi syarat mu tinggal dakwah ni. Nabi tak terima. Supaya Nabi nak sapa kepada orang lain semua kalimah la ilaha illallah. Nak sapa Islam, saya nak sapa kepada kita, alhamdulillah. Kita masuk Islam. Alhamdulillah. Nabi selok batu 2 utir di perut. Saudara, pak kita ni, hak pakai sekali ni, kita biasa lapar perkara tu ke tak? Siapa ke tak? Tahap kena ikat batu di perut, siapa ke tak? Tak siapa pun. Cuma kita makan kurang sedap. Sebab duit tak ada. Tapi boleh makan tak? Boleh makan. Ataupun kita makan hula ke sikit. Boleh makan tak? Boleh makan. Tapi satu ketika para sahabat tak ada apa nak makan. Nabi diri tak ada apa nak makan. Sebab tu jika kita susah cara mana pun ingat ke Nabi. Ingat ke Nabi, patut banding kita dengan Nabi. Siapa yang lebih mulia di sisi Tuhan. Tak kena rayak dah. Nabi Muhammad paling mulia sekali. Tapi Nabi yang Tuhan kasih, yang harga mahal, secara tu Nabi. Pak kita siapa kita? Penuh dengan dosa. Buat dosa pagi, petang, siang, malam. Ada.
Kalau tak dapat pada dah kita, apa Nabi apa salahnya? Nah, tapi supaya nawi umat dia ni berasa kata, alhamdulillah, aku setara Nabi tu lagi. Saudara semua, suatu hari Sayyidina Umar masuk ziarah Nabi. Sayyidina Umar masuk ziarah Nabi di rumah Nabi. Umar masuk, tiba-tiba Nabi tidur di atas tikar buruk-buruk di atas tanah. Nah, maka Nabi ngiring. Tiba-tiba yang bertepek bekas atas belakang Nabi. Apa ni? Bekas tikar dengan pasir yang bertepek atas belakang. Maka Umar teriak Umar. Mula-mula teriak air mata saja baru keluar. Lama-lama teriak, siapakah? Teriak sungguh-sungguh, keluar suara. Maka Nabi kejut ledah dengan sebab suara Umar tu. Suara Umar teriak. Kejut ledah Nabi. Maka Nabi kata, "Ya Umar, madza yubkik?" Wahai Umar, apa benda yang buat yang kau menangis? Kenapa kau menangis? Maka jawab Umar, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tak menangis? Saya kelih kepada engkau. Engkau semulia-mulia makhluk Allah. Engkau sebaik-baik manusia semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, tapi kelih rumah engkau. Luah wati gambik. Makanan tidak ada di dapur. Tidurlah tikar tak pasir. Yang bertepek bekas atas belakang engkau. Padahal engkau ni semulia-mulia makhluk. Dan Nuh, kafir Nuh, Raja Furus, Raja Rom, yang tak ada berimeh pun dengan Tuhan. Tapi mereka tidur atas lembek yang lembut. Tak hafal yang harga mahal, beledu, ngamah buat kadang-kadang. Nah, maka saya pergi dua tu kat teriak saya. Hak sepatutnya mung duduk denung mung. Mereka tu dengan kafir duduk sini. Padahal mereka kafir. Tapi mereka kafir tapi senilnya, mereka mewahnya. Tempat tidur ni, nah, lebih daripada apa-apa lagi. Tak kena kira lah bak makan bak lain lagi tu. Tapi engkau ya Rasulullah, kelih. Nah, maka Nabi senyum. Nabi kata, "Ya Umar, engkau tak redha ke kesenangan kemewahan untuk mereka atas dunia dan bagi kita di akhirat kelak dalam syurga?" Allahu Akbar. Saudara semua. Sebab tu kalau berlaku susah pun ingat ke Nabi. Kurang makan kurang sedap ingat ke Nabi. Kalau lah dia panggil apa makan tak cukup ingat ke Nabi. Nah, berlaku satu hari Abu Hurairah lapar sungguh-sungguh sebab Abu Hurairah pakai. Nah, yang dia tinggal kabilah dia mari duduk di Madinah. Duduk dia panggil basah Nabi di laya masjid. Dia panggil ashab, dia panggil ahlus suffah. Abu Hurairah. Maka lapar mutah dia. Tak ada apa nak makan. Maka pergi jemaah Umar. Umar kata, "Hei Abu Hurairah, maaflah aku tidak ada juga." Masya Allah. Dia kata, "Hei Abu Hurairah, mungkin carilah Abu Bakar." Nah, dia tak tolak dia minta air ke. Tak tolak dia. Nah, pergi sama Abu Bakar, tak ada apa nak makan juga. Maka Abu Bakar kata, "Abu Hurairah, akan pergi cari Rasulullah." Maka Abu Hurairah pergi jumpa Nabi. Maka mengadu, "Ya Rasulullah, kami lapar. Di beberapa hari dah tak makan apa. Ya Rasulullah, maka boleh ke tak Rasulullah bagi ke saya sikit daripada makanan je kalau ada?" Maka Nabi tanya isteri dia, "Ada tak makanan hari ni?" Jawabnya, "Tidak ada." Tidak ada. Tidak ada di rumah Nabi. Kita Habib tak ada agak ikan sanding. Ada agak mamas buku. Ada agak dia panggil beras cupak. Nabi tidak ada. Maka tengah-tengah Abu Hurairah habis harapan sebab tidak ada siapa yang ada makan ni. Tiba-tiba ada orang wari, dia panggil apa laban. Susu kibah. Susu kambing dia panggil apa? Sebekah lah sebekah. Nah, dia panggil sebekah.
Nah, maka Nabi kata Abu Hurairah, ada makanan dah. Orang hari dia panggil apa? Susu dia panggil sebekah. Kita kata apa ni? Supaya bekah dia buat buah air tu kan. Sebekah lah kita terbekah dia panggil tu. Ada. Maka suka Abu Hurairah. Maka Nabi kata, "Hei Abu Hurairah, pergi panggil ahlu sufah semua mari." Allahu Akbar. Ahlu sufah ni ada semua dekat 80 orang. Saudara semua. Nah, maka Nabi kata, "Hei Abu Hurairah, nah, pergi panggil fok tu mari. Makan sekali dengan kita." Ni Nabi. Nabi dia tak ingat ke diri dia. Dia tak utamakan diri dia. Nah, dia belakang semua ya. Penpu sia salat. Tak ada orang sia salat seperti Nabi. Nah, maka boleh apa? Sudahlah, apa aku nak boleh makan banyak mana? Aku lapar sungguh ni. Nah, jadi aku nak makan banyak lah. Apa ni kalau gitu mari 80 orang agak. Maka makan ni ada sebekah, kita boleh lagi panggil pak segelas lebih-lebih kayak gitu kan. Apa nak makan ke mana? Nak cukup ke? Tapi hawa Nabi perintah, ya pergi. Nabi suruh dia pergi. Nah, tu saudara semua. Gitu kok. Mari. Nah, maka Nabi katuk tudung dengan kain nipi-nipi. Lepas tu ada gelas tu buat curah. Dia bekas besar ni tak nampak. Dia katuk itu. Curah susu. Nabi kata, "Hai Abu Hurairah, ambil bekas ni, susu, ada susu ni. Lepas tu ambil gelas ni, pergi curah wi kepada sore-sore semua yang ada ni." Abu Hurairah kata, "Lihat apa? Sudah, aku sudah. Habis. Tak ada aku dah." Moga susu ada sebekah yang halu. Nah, pak orang 80 orang. Kalau maka 10 orang pun tak cukup. 10 orang tak cukup. Pas bagaimana 80 orang lebih? Lepas tu kita muju curah. Cerak kita kena makan belakang pada orang. Sudah, Abu Hurairah gabal hati dah. Tak akhir juga aku hari ni. Nah, tapi Nabi buat. Nah, pergi. Bismillah curah. Hawi ke sore. Bismillah curah. Nah, bismillah curah. Lepas sore, lepas sore. Siapa 80 orang? Habis licing. Fu'al sufah. Maka Nabi tanya, siapa nak tambah lagi? Siapa nak makan lagi? Nah, maka jawab semua, Alhamdulillah Rasulullah, tak apa dah, kami kenyang dah. Makanan ni sangat barakah, Alhamdulillah. Kami bahasa, tak apa dah. Nah, dia boleh hidup sampai kari apa esok dah. Nah, maka Abu Hurairah kata, habis dah. Habis dah. Nah, maka di sini saudara semua tinggal 2 orang. Abu Hurairah dan Nabi. Dua-dua orang tu tak makan apa lagi nah. Maka Nabi kata, Abu Hurairah, minum. Minum Abu Hurairah, minum. Nabi belakang sup pada orang. Di hari ni kita ketua, kita dulu pada orang, dia benar baik. Dia benar tak baik, kita belakang pada orang dapat. Baliknya kita hari ni. Nah, Allahu Akbar. Maka minum. Nabi cuah bismillah. Minum siapa tekak ni. Nabi minum lagi boleh. Dak Rasulullah habis dah. Tak ada pan abuh dah. Sup dah sini dah. Kalau makan pak je luak tu baik. Nah, ada dia. Baru Nabi mula makan ke dia. Akhir sekali Nabi makan. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tu dia panggil berlaku mukjizat lah tu. Mukjizat Nabi. Makan ni tak habis. Duk patullah. Buka pak duk patullah. Padahal orang makan habis dah ni. Duk patullah. Saudara semua. Sebab tu ambillah wasiat Nabi ni. Wahai saudara yang duk cari-cari ketenangan jiwa. Duk cari-cari nak pubat penyakit serabut. Nak dapat nikmat kita redha dengan apa Tuhan bagi. Maka jalan yang paling cepat dan derahnya ialah kita kelih kepada orang bawah pada kita. Dan jangan kelih kepada orang atas pada kita. Nah, maka orang kelih pada orang bawah automatik. Orang pergi hospital, kelih orang sakit automatik. Dia mana sendiri dia.
Alhamdulillah aku sihat. Alhamdulillah aku tak demam. Alhamdulillah aku tak pening kepala. Alhamdulillah kakiku tak patah. Alhamdulillah mataku lihat molek. Alhamdulillah telingaku dengar molek. Alhamdulillah aku boleh makan molek. Alhamdulillah aku boleh bahu molek. Alhamdulillah alat dalam aku sihat tak ada. Alhamdulillah. Apabila kita kelih orang yang teruk-teruk. Saudara semua, daripada benda yang saya takkan terlupa sampai akhir nyawa saya, insya-Allah. Saya minta dengan Tuhan, ingat semua benda ni sampai akhir nyawa saya. Walaupun benda bukan besar, benda kalau di mata kadang-kadang tak menghargai, tapi saya rasa benda ni sangat besar yang Tuhan bagi ke saya. Jadi masa duduk Syria, saya mengaji dengan seorang syekh muda yang hebat di Syria, ngaji ilmu hadis. Baca hadis kitab itu dia. Kitab apa? Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Kitab besar, dia panggil 11 jilid. Baca, dia panggil pagi 2 jam, malam 2 jam, 4 jam sehari. Baca. Baca direct, baca baca nak kata kitab, nak tahu kata hadis Nabi ke apa Nabi kata. Saudara, tiba-tiba mengaji siapa di bab makannya Nabi. Benda hak Nabi makan, benda hak Nabi berahi. Maka nama Syekh Muhammad Khalid Asy-Sya'an nama dia kata, insya-Allah kita malam ni kita akan buat makan ni hak Nabi makan. Allahu akbar. Maka Syekh tanya, siapa atik di kalangan kamu ni nak makan ni hak Nabi berahi sekali? Maka kami jawab semua, nak makan tuan guru, Syekh kami nak makan. Bagaimana makan ni hak Nabi makan? Berasa lagu mana? Sedap atau tidak? Lepas tu lagu mana? Sebab kita tak tahu, sebab kita orang Jawi. Makan ni hak Nabi berahi lagu mana? Maka ramai-ramai saudara semua, ada seorang kawan orang Arab Libya yang ngaji sekali. Dia kata, Syekh, saya asal nak buat makanan ni sebab saya biasa buat. Syekh kata, terima kasih, pergi klik buat malam ni mari. Maka siapa waktu malam dia buat sneka saudara semua. Makan ni tiba-tiba makan ni kelas yang paling bawah sekali. Makan ni harga murah. Nak lagu mana kita? Tak tahu dia panggil supaya tu berputu tak berputu mah kita lagu tu kan. Dia panggil ramai-ramai dia panggil minyak semua. Maka Arab Libya tu dia buat apa ikan ke mama hawi sutir kepada orang ni. Sutir apa ni? Wi sutir kepada orang ni. Bui. Maka siapa dia kita boleh makan sebab kita hadir pada hari tu. Saudara semua, makan ni yang kita makan rasa biasa, tak sedap pun. Tapi kita makan berasa sedap sekali. Sebab apa? Sebab ini makan ni yang Nabi berahi. Makan ni Nabi suka makan. Maka kita ambil tangan, Allah, aku makan ni Nabi suka. Bismillah, makan faklah seronoknya saudara semua. Itu makan ni Nabi secara tu ya. Allahu akbar. Sebab tu saudara semua, kita nak ketenangan jiwa, kita tak terserabut, kita nak bahagia dalam hidup, maka Nabi raya jalan kita. Ialah kelih orang bawah pada kita dengan kelih orang atas pada kita. Itu dia. Kita boleh jalan walau kita tak ada apa nak makan. Di sana ada orang pikan orang tak boleh jalan. Dia orang nak jadi kita siang malam. Nak jalan seperti kita boleh jalan. Hari ni kita apa kita tak ada hari ni. Anggota alhamdulillah sihat, ada mutu lagi, ada bersikal lagi, dah kena orang ada kereta lagi, kena orang ada 3 kereta. Rumah besar. Kadang-kadang duk mengadu hal lagi. Apa mengadu hal? Tak malu ke Nabi ke? Tak malu kepada orang yang soleh-soleh ke? Dia mau lebih baik pada kita, tapi dia mau teruk pada kita hidupnya. Allahu akbar. Mudah-mudahan pelajaran daripada hari ini kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Baik saudara semua,
Itu sakupap dengan hadis yang kita baca. Maka lepas pada ni insya-Allah kita akan jawab soalan yang saudara tanya mari. Maka siapa yang ada soalan boleh nak tanya, silakan. Baik. Maka sebelum daripada kita nak baca soalan daripada kawan-kawan saudara-saudari yang akan tanya, maka saya jawab dulu satu soalan yang ditanya. Dia panggil apa, belum kita nak live ni, ada seorang perempuan, dia tanya dalam chat mari, dia kata, apa hukum perempuan yang menghaluskan kening? Dan menghaluskan kening dia ni apa hukum? Itu dia. Orang panggil apa, bahasa Sia panggil apa? Cuba siapa tahu, cuba komen sikit. Wak kening tu. Bahasa Sia panggil apa? Menghaluskan kening, dia panggil hujung, dia halus, dia tajam, misal kata. Dia panggil apa lagu tu? Bahasa Sia panggil apa? Tu. Maka dia panggil jamak lagu tu, dia panggil apa? Siapa tahu boleh jawab. Tolong komen staff. Tu. Tanyanya, dia panggil apa hukum? Boleh buat atau tak boleh buat? Bukan kon Q, bukan kon. Kalau kon tu ya apa ni, ya cukup habis. Ni bukan tak cukup sekali. Dia apa ni, ya turis wihala hujung tu. Ya panggil apa? Ya lebih tu apa ni, comel atau bukan cukup. Kan Q baba, kan Q dia panggil nama kan Q nama. Baik. Kalau gitu hukum kan Q ni apa hukum dalam agama? Boleh atau tidak? Di segi perempuannya pada galiknya, sebab lelaki tak buat cerak. Pada galiknya dia perempuan dia buatnya. Kalau gitu, apa hukum dalam agama kita Islam dan dalam mazhab kita Syafi'i khususnya? Baik. Ya, kan Q hai suai? Ya. Maka jawabnya kelih. Kalaulah kening dia tu pipoketi. Kening dia tu pipoketi. Tak support orang ramai. Tumbuh jadi hulu naik ke atas ke mana, jadi huduh kelih. Tu dia huduh kelih pipoketi. Tak seperti orang ramai dak. Ketika ni dia boleh buat hak pipoketi itu. Tinggal hak support orang ramai. Kena faham dulu. Jikalau kening dia tu bulu lebak besar, lepas tu tumbuh tu dia panggil tak comel lah, tak support orang lain kelih pak nampak huduh, nampak kata dia tu ada cacat dengan sebab bulu kening dia tu. Maka ketika ni ulama ittifaq kata boleh dibuat, boleh dicukur tepat hak mai poketi itu. Maka tinggal hak poketi support orang tuapai. Tu dia. Sehingga walaupun dia pergi buat tepat hak poketi itu, sehingganya lepas pada ni dia tak tubuh bila-bila dah. Boleh jiwat pasal tu. Itu yang pertama jikalau kening tu poketi gi buai boleh. Tepat hak poketi itu. Baik, satu. Kelakuan yang kedua, jikalau keningnya biasa. Poketi dengan kontur apai. Tidak cedera, tak cacat gapo dak. Tapi cuma dia nak tambah jangok lagi, nak makan, nak jangok lagi. Maka ketika ni apa hukum? Maka hak ni pada galik ramah hak ni. Ada apa hak sat ni hak pipogati tu tak banyak mana tu. Hak tu dia panggil apa? Neng nailan ataupun dia panggil song nailan gitu ya. Ataupun kebanyakan kes ada berlakunya. Jangok. Turi kening wihala hujung. Tu dia panggil wak tu. Maka lagu tu apa hukum dalam agama kita? Jawabnya di sini ia dua kelakuan. Kelakuan pertama, perempuan tu ada suami dah dan perempuan belum suami, belum nikah kahwin. Maka yang belum nikah kahwin, anak dara, tak kiralah umur banyak mana pun, jikalau dia tidak ada suami, maka dia tak boleh buat benda tu. Tidak boleh buat benda tu kerana masuk dalam nipu. Sebab kalau lelaki kelih, maka itu bukan hak asal. Maka menipu ni haram. Itu dia. Dan dia masuk dalam perhiasan. Tu. Maka jikalau dia ni anak dara tidak ada suami, maka dia tak boleh buat benda tu, haram.
Dan jikalau ia bersuami dah, ada suami dah, dan suami dia izin, suka pula ia buat lagu tu, maka harus. Kalau gitu tubik 3 kelakuan yang besar-besar. Yang pertama, pipo ketik. Hak ni ittifaq ulama boleh buai hak pipo ketik tu. Yang kedua, kening pokatik dah supaya ramai-ramai. Cuma kita gitu wihalah supaya tambah jangan lagi pada pandangan kita. Maka kelih. Jikalau ia nak dara tidak bersuami lagi, maka tak boleh buat. Tapi kalau bersuami dah, syarat suami izin. Suami izin maka boleh buat. Ada dia faham lah saudara semua, itu tentang waqi' kata ni. Adapun masalah cukur licin hak tu ittifaq ulama haram belaka. Dicukur kening semua hak tu haram. Nah, ada. Baik. Tukang tifang เรื่องของท่านนบีสงสารนบีลำบากมากที่สุดไม่เหมือนกับเราตอนนี้บาบอในช่วงเราในช่วงจรามะของกลางคืนขอให้บาบอจรามะเรื่องประวัติของท่านนบีตั้งแต่เกิดถึงท่านนบีจากเล่าเรื่องความเป็นอยู่ความเสียสละnah hak ni sebagai alina kita ni nah daripada Sungai Padi dah tak silap nah kerana senda mari so kita berkecek sejarah Nabi. Nah, itu dia. Maka insya-Allah boleh jadi kita selilik pagi ni boleh. Insya-Allah ataupun lek malam kelih keadaan tapi insya-Allah dah kita terima senda hak dia panggil hak kita dari Sungai Padi ni insya-Allah. Kelih keadaan insya-Allah. Baik. Lebih-lebih lagi pada bulan ni. Dan perlu kita muzakarah Nabi. Kerana apa? Kerana supaya tambah cinta kita lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ihsan An-Nur tanya kata, "Mai mi nam lamat an Quran dai mai ka? Chen an surah Ikhlas. Baca Quran tidak syarat kena ada ismaya. Tak ada ismaya pun boleh baca, tidak ada masalah apa-apa. Dan kita baca Quran dalam keadaan kita tidak ada ismaya, dapat pahala supaya sama-sama boleh pahala. Nah, tapi orang ada ismaya, dia dapat lebih lagi. Nah, itu dia. Tapi baca Quran boleh pahala. Quran ni orang yang tak boleh baca ialah perempuan yang duduk dalam uzur. Nah, masa ia tak boleh ismaya, ketika tu ia tak boleh baca Quran. Nah, itu dia. Misalnya perempuan ni masa dia keluar darah nifas lepas beranak, tak boleh baca Quran. Dan ketika dia mari keluar darah ketika ni tak boleh baca Quran. Nah, tapi kalau tak ada mari tidak keluar darah nifas, wala tak ada ismaya, dia boleh baca, tidak ada masalah. Dan lelaki tak boleh baca ketika berjunub. Dan perempuan pun sepakat, ketika berjunub, ketika bersetubuh dan belum maning lagi, maka tak boleh baca Quran. Jadi lelaki satu kelakuan ya tak boleh baca Quran ialah ketika berjunub. Nah, perempuan tiga kelakuan. Yang pertama ketika berjunub, yang kedua ketika hadah, dan yang kedua ketika hadah dalam uzur mari macam dia, dan yang ketiga ketika lepas beranak darah nifas. Nah, tiga tu saja tak boleh baca. Masalah lain boleh baca, ada ismaya, tidak ada ismaya, dah tidak ada masalah. Baik. Baba ลูกถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเราควรตอบลูกยังไงให้ลูกเข้าใจ Nah, maka Allah Tuhan kita Tuhan maha kaya daripada segalanya. Maka Tuhan tidak berhajat kepada sesuatu. Maka Tuhan tidak ada tempat baginya. Nah, Tuhan ada dan tak serupa makhluk. Tuhan ayat ada Tuhan kita ada dan Tuhan tak serupa makhluk. Makhluk kita ni kena ada tempat, Tuhan tidak ada tempat. Nah, ada. Maka ya sepakat katalah dia panggil apa? Hanisah ni ya benar ni payah. Nah, kita orang besar pun kena dia panggil apa kena payah lagi nak jawab kadang-kadang tak faham. Pak apakah budak? Tapi nah, jawab daripada sekali lalu gitu ya. Tuhan kita ada dan Tuhan kita
Dia panggil tak serupa makhluk, maka Tuhan tak ada duduk di mana-mana. Nah, lagu mana? Ya, awak akan faham sendiri apabila awak besar nanti. Nah, itu. Baik. Puying apa ni? Puying sai wen sai wen niu chi dai mai. Nah, perempuan pakai cicing ni, dia panggil apa jari tunjuk ni. Boleh pakai ke tak? Jari, 5 jari ni boleh pakai belakang ikut. Nak pakai jari mana-mana pun boleh belakang. Tapi syarat saya, tujuan kita pakai tu bukan tiu kape. Bukan tiu darah, bukan tiu gadang, bukan tiu dan orang lain yang bukan Islam. Hak tu saya. Jikalau kita nak pakai semata-mata kita nak pakai, kita wasain nak pakai jari ni pakai, tidak ada masalah. Nah, ada dia. Tapi jikalau tujuan kita pakai ni sebab nak tiru, dia panggil apa peraik tu, tiru naik ni, tiru dia panggil hero tu, tiru orang ni daripada orang kafir, ketika tu haram. Haram sebab apa? Haram sebab kita tiru orang kafir. Haram. Tapi kalau semata-mata nak pakai jari ni, pakai. Nah, tapi dia kita nak pakai dah ni, pakai jari hak molek lah. Nah, jari hak sunat pakai. Dah jari apa? Jari belum hak akhir, jari ni hak ni. Ada dia. Itu saja. Baik. Adakah boleh bagi wanita apa ni? Post gambar-gambar dalam Facebook atau seumpamanya seperti dilihat oleh orang. Perempuan boleh post ke tak gambar dalam Facebook, dalam line lagi apa. Nah, ada. Maka kelihlah. Hak dia post tu luah mana. Kalau dia post suan tua bagi diri dia dan sekadar kawan-kawan perempuan dia saja hak akan kelih. Nah, dan dia pun tutup aurat yang zahir sekadar muka saja dan muka pun tidak ada perhiasan jangok gapo dak. Nah, dan post tu orang kelih tu orang temkat kawan dia perempuan saja, maka ketika ni haram. Tetapi kalau ia post harana orang kelih belakang lagu tu, laki perempuan semua kelih belakang, orang Islam kafir boleh kelih belakang. Nah, ketika ni tak comel lah, tak baik lah. Nah, dan kadang-kadang dosa. Nah, ada dia. Sebab tu bagi perempuan lah saya senda, kalau dalam Facebook ni enggak, kita tak gambar lain. Tak gambar apa? Tak gambar dia panggil view ke, gambar masjid, gambar dia panggil ailau, view, bukit, acara, nah, ataupun bina bandar, boh gila. Gambar-gambar yang bukan rupa kita. Ini lebih baik sekali, lebih selamat sekali. Nah, saudara semua. Nah, baik. Seorang wanita yang sudah minang oleh lelaki, apa hukum bercakap dengan lelaki lain di dalam seumpama Facebook? Adakah haram bapa demikian itu? Maka berkecek dengan lelaki ni tak kira dia minat tak kira, hukumnya haram. Nah, kalau dia minat dengan lelaki, dia boleh kecek tak dengan lelaki yang minat tu? Tak boleh juga. Sebab ketika tu dia bukan suami isteri lagi. Nah, kecek tak boleh dah. Pak apakah nak pergi ke mana-mana? Lebih lagi tak boleh. Tetapi dari ni bomine kadang-kadang supaya nikah kahwin dah. Wang kata-kata dah. Ambil pergi bakak pula. Hak yai berjalan kata-kata supaya suami isteri. Itu salah. Dan jika ibu bapa setuju pula, ibu bapa tu dayuth. Nah, ibu bapa yang jahat, yang wati ahli neraka. Jikalau seorang anak buat benda tak baik, lebih-lebih lagi bak kemaluan, bak paid ni. Maka jika lepas pergi dua orang lagu tu gak, okap nak berlaku zina ni, nah, 80% kenpai. Nah, sebab dia ada dua orang kat Nabi kata apa? Mana-mana laki dan perempuan apabila duduk dua, maka syaitan yang ketiga. Maka syaitan kerja dia, nah, membuat pinggan api di antara kedua supaya menyala. Supaya berlaku zina. Nah, hal ni takut saudara semua. Sebab tu bukan masalah minat tak minat.
Orang minat pun tak ada kecek lagi. Apa kau orang tak minat? Kalau gitu, cakap dengan lelaki yang bukan mahram, nah, haram. Tak kira. Minat tak minat tak kira. Hukum haram. Nah, hak minat pun haram lagi. Apakah hak tak minat? Nah, sebab tu, kita kena kembali klik faham semula agama kita, lebih-lebih lagi ibu bapa. Nah, tu. Baik. Cakohai babo son ilmu fardu'ain prawela lemat cadai sombun cadai Allah ta'ala ya insya-Allah. Maka saya kacak dah baru ni bahawasa program kita lek malam nah learning ni nama programnya satu kisah sebelum tidur, tapi lepas running insya-Allah akan bagi sama banyak 3 malam satu kisah sebelum tidur untuk hal-hal kisah seperti kita kecek lepas hari dah, banyak cerita, ambil pelajaran, banyak cerita pelajaran, dan 3 malam lagi untuk fiqh. Ngaji bab semaya. Nah, ambil pada awal apa kepada akhir semua tu, lepas tu, pindah kepada bab puasa. Nah, terusnya insya-Allah. Nah, tapi dah ni saya dah buat dulu. Nah, ada dia maka insya-Allah minggu depan apa kita akan muzakarah bersama tentang bab fardu ain insya-Allah. Nah, maka terima kasih kepada Kumasna yang senda benda ni mari. Ya, benda ni penting. Benda ni besar. Kita semua berhajat kepada benda ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Berdoa. Dah beri kita dapat taufik bersama dan boleh muzakarah ilmu fardu'ain insyaAllah. Baik. Lempo cacim. Ya. Lempo ni tahu saya panggil pokok budi kok datuk nah. Tu dia. Saudara semua, saya asal orang datuk. Saya asal orang datuk. Nah, tu dia. Ayah orang datuk, ibu pun orang datuk. Nah, cuma mula mak sore ya orang di Telubai ni. Maka selepas daripada cikgu mati sebelah li ayah, maka ayah dan ibu saya pindah mari duduk di Telubai kampung atas ni. Tapi asal orang datuk di kubur Tok Panjang dah. Nah, orang situ asal saya. Nah, maka lampu ni tempat kita dulu dah. Nah, tu dia. Baik. Apa ni lu apa ni yang ting sombat tiพ่อแม่ทิ้งไว้อยากทราบว่าพ่อแม่ที่อยู่ในกุโบร์เป็นยังไงคะnah Allahu Akbar ni banyak berlaku dan ramai daripada saudara-saudari lelaki dan perempuan daripada nara baik daripada jala juga daripada tani pun sama banyak tadi pemari duk mengadu tentang hal saka ni. Ha wakwi adik warakak balah. Nah, hal saka. Nah, Allahu Akbar. Ni banyak benar. Maka bermula balah kelahi, masa muka, duk bubuk harta yang ayah tinggal sikit sebanyak. Nah, tu dia. Maka berlaku bala sangat banyak. Daripada balanya yang pertama sebab tak tegar ketika ni Tuhan tak terima amal yang baik. Kadang-kadang semaya baik pun tak ada pahala. Nah. Dan jikalau orang panggil apa ni? Puasa pun tidak ada pahala. Buat haji buat umrah pun tak dapat pahala. Kalau buat sekadar lepas tutup tes saja tak ada kena buat semula dah. Sebab apa? Sebab buat dah. Tapi pahala ada tak? Pahala tak ada. Sebab apa Sebab dia putus. Waris-waris. Adik-beradik putus sebab balah kelahi. Nah, sebab di sana ada hadis Nabi kata Tuhan tak terima amalan orang yang putus waris-waris. Tak kira amalan apa Tuhan tak terima. Tuhan tidak balas pahala bagi dia. Kalau semaya lepas tutup teh, pahala tak ada. Kalau puasa lepas tutup teh, tak nak qada dah sebab puasa dah, tapi pahala tak ada. Maka buat apa tak buat, tapi kena buat. Dah tawak berdosa pula, dah kena qada lagi. Nah tu, ini bahaya. Sebab tu jangan wisapa tahap tu nah, saudara semua. Takut. Nah, Allahu Akbar. Yang pertama, yang kedua, nah, hilang keberkatan harta. Dia dapat pun tak berkat. Nah, lama-lama akan habis. Kadang-kadang habis dengan tak tahu ke mana-mana. Walaupun dapat banyak. Jika duduk bubuk lagu tu. Allahu Akbar.
Yang ketiga pula, ibu dan ayah kadang-kadang menangislah kubur. Sedih hatinya sebab anak dia berlaku anak lagu tu. Sebab ibu bapa tahu apa yang berlaku di keluarga dia dengan anak dia. Nah, Allahu Akbar. Sebab tu janganlah siapa tahap tu saudara semua. Harta pengsing nokai. Nah, tidak hari ni boleh cari masa depan. Nah, ada. Lepas tu kita kelih orang bawah pada kita. Hadis yang kita baca saat ni. Tenang jiwa kita. Nah, ada dia. Kita dapat sekarang ni alhamdulillah. Orang lain tak dapat apa tu. Tak ada apa nak makan tu. Muta-muta. Jadi masa lapar lebih banyak daripada masa kenyang. Nah, kena orang. Kita ada makan dah, cuma nak lebih-lebih lagi ya. Allahu Akbar. Janganlah saudara. Itu ketika tak siapa tahap zalim. Dia siapa tahap zalim sudah. Harta hancurnya cerak. Binasa cerak. Dan dia tak akan bahagia lah hidup. Nah, saudara semua. Takut sekali nah. Ada paling masalah bubuk saka ni. Siapa akan bala kelahi. Tak macam yang benar-benar. Sebab tu bagi siapa yang juluh lalu banding, kelik baik segera, tegur cepat-cepat. Lepas tu maaf sesama adik-beradik itu. Belum nak berlaku bala besar masa depan yang kadang-kadang menyebabkan kita celaka. Itu dia. Baik. Salam baba ya wa alaikumussalam. ในขณะอยู่ในสถานที่ไม่มีน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดแบบตัยมุมพอกลับถึงบ้านต้องละหมาดใหม่ไหม baik maka kata kita ni duduk dalam keadaan repang air tak ada, kita duduk tempat air tak ada, duduk tempat air tak ada. Aduh. Lepas tu kita ni bersapir lah, kita bersapir pergi pak duduk tempat air tak ada. Maka dah air tak ada, kita nak tayamum. Jawabnya, lepas tu kita tayamum. Maka lepas tu kita semaya. Lepas tu kita klik mari rumah, temu air lah. Itu dia. Maka semaya, hak kita semaya dengan tayamum, tempat yang tidak ada air saning tu. Kita nak qada ke tak? Nak semaya mula ke tak? Itu dia. Jawabnya, kita dah semaya dah. Cukup. Tak ada kena semaya semula dah. Saudara semua. Itu dia. Itu jika kita klik habis waktu dah. Habis waktu dah. Tapi kita klik mari pak waktu ada lagi. Kadang-kadang kena semaya semula. Kita semaya tayamum saat ni. Sebab waktu masih ada lagi. Dan kita jumpa air dah. Kita berjumpa air dah, ketika ni kita kena ulas semula. Tapi kalau kita semaya sudah dah, klik mari pak waktu habis dah. Misalnya kita maya zuhur, kita tayamum maya zuhur, kita duduk tempat yang tidak ada air. Waktu zuhur, mutar cari air tak ada sungguh. Lepas tu, maka tayamum, maka semaya zuhur. Sudah maya zuhur, maka sambung. Orang panggil berjalan ni, klik mari tempat rumah, orang berasal sudah siap dah. Masuk waktu buah kasar mari rumah ni, tengah-tengah orang panggil fardu asar dah. Ada tak lama lagi dah orang abang ngariknya. Maka ketika ni kita semaya asar, maka tak wajib kena semaya semula dah. Orang panggil hak zuhur tu dan tak nak qada dah. Sebab apa? Kita semaya sah dah. Tapi jika kita semaya dengan tayamum, tempat yang tidak ada air, lepas tu kita langsung berjalan mari pak siapa tempat yang ada air. Waktu tak ada lagi. Ketika ni kadang-kadang kita kena ulang semula. Sebab kita berjumpa air dah tu. Tu. Baik, saudara semua. Babaช่วยอัสสลามุอะลัยกุมช่วยอธิบายเรื่องการโพสต์คนเสียชีวิตลง TikTok เพราะทุกครั้งเห็นรู้สึกไม่สบายใจada post sama ada dalam TikTok baik dan juga dalam Facebook, gambar orang ada post, orang panggil apa, gambar orang mati. Maka di post tu apa hukum dia? Hukum maka tak siapa tahap haram, tak siapa cerak. Kadang-kadang orang panggil apa, hukumnya haruslah, hukum harus.
Tidak ada masalah. Nah, tu. Tapi kita kelihlah suasana, kelakuan. Tapi post bab mati ni lebih-lebih lagi dia panggil apa, gambar tu tidak tunjuk gambar yang memberi perasaan dia panggil tak comel. Nah, hukum haram. Kadang-kadang baik pula supaya apa? Mengingatkan kita kepada mati. Maka ingat mati ni benda yang ditutup oleh agama. Tapi kalau post gambar yang tak molek, gambar cabut kepala, nah, apa panggil apa, gambar teruk-teruk. Nah, ni dia panggil apa? Tak comel ni. Yang pertamanya hina, kita tunjuk kehinaan si mati tu. Nah, maka ni dia panggil tak comel. Kurang comel lah lagu tu. Nah, tu dia. Siapa tak hari pun tak siapa kadang-kadangnya. Tapi tak comel benar-benar jikalau gambar tu tak comel. Nah, ada. Tapi ada sekadar kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hari ni dia panggil pemak darah saya dah meninggal dunia, minta saudara semua tu baca Fatihah, itu tidak ada masalah. Nah, tu. Baik. Sayru Baitillah naik Facebook dah boleh, tidak ada masalah. Nah, lebih lagi kita niat baik, lebih comel lagi. Lagu niat baik untuk orang dia panggil lihat kebesaran Kaabah. Orang ingat kepada Kaabah, berasa ada hubungnya nak buat haji nak buat apa, maka lebih baik. Nah, tapi kita pun di atas jalan hormat. Jangan ada dia panggil sikit sebanyak pun yang kata tunjuk kata hina. Janganlah sama sekali. Kalau kita hina, dah kerja ni haram, dah haram besar. Nah, tu. Baik. Salam kah baba waalaikumsalam. Kita baba telot. Ma saiวันนี้ไม่มีการแจ้งเตือนสงสัยเฟซโดนปิดกั้น ya supaya kak kita kata, nah, ya pitkan cerak sebab saya memang ia pinpai medai. Nah, saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua saudara-saudari hak duk kelih kita live ni, sama ada lik malam baik dan tengah di pagi baik. Ya hak sebenar pun orang kena banyak pada ni dia panggil pentau-tau. Sebab apa? Sebab saudara semua terbakaya. Kaya ke mana? Orang C400. Orang C400. Tiba-tiba orang kelih 100 orang. Penpaidai mai, dia tak boleh hadir. Kalau Facebook tak ada pitkan, orang kelih ramai pada tu. Sebab kalau orang C400, orang kelih yang tam kena duduk di 800 ataupun 1000. Kalau orang C400. Tapi ni orang C400, orang kelih 100 orang. Dia penpai medai. Sebab tu dia kena pitkan. Sebab tu saudara semua yang masuk kelas live pagi dan malam baik ni, nah, nak lock uya naik tak naik. Sebab tu bopi sampai masa lek malam 8.30 masuk gi dah. Masuk gi di page hak saya ni, ilmu agama. Dan ataupun depan Facebook saya Abu Hasun. Dan cuaca pagi pun supa, siapa pukul 6.40 lebih kurang masuk gi di page ilmu agama hak saya ataupun Facebook saya Abu Hasun. Boleh kelih. Nanti nak naik tak naik. Sebab apa dia pitkan? Tak tahu juga sebab apa. Nah, tu dia. Terima kasih kepada Kak Hayati kita. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Lek wan ni wifi cha. Oh, ya, baik. Masya Allah. Nah, tu dia. Ya, baik-baik insya-Allah. Kada ticu sama tam istinja ada mai. Kada ticu. Boleh kita buat istinja. Nah, dengan kita duduk tempat tidak ada air ataupun ada air tapi kita nak istinja dengan panggil ticu, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Nah, bukan comel, ticu comel sebab dia rasa ia boleh menghilangkan najis. Nah, sama ada kecing baik dan juga orang panggil berak pun supaya boleh nak istinja dengan ticu boleh. Nah, dan mada tak mesti kena dia istinja dengan ticu dah, tak mesti kena lepas ngaik tak mesti dah. Tapi comel tu ngaik pula. Nah, itu dia. Sebab istinja ni yang mada emo kalau masa dulu dengan batu, emo dengan air. Nah, itu dia. Maka comel sekali dengan istinja dengan batu dulu ataupun ticu dulu, lepas tu ikuti dengan air. Hak ni sama satu. Dan yang kedua dengan air. Dan yang ketiga nah dengan ticu atau dengan batu masa dulu. Kalau itu boleh saudara semua boleh. Nah, lebih-lebih laginya kita masuk jambe yang tepat tidak ada air.
Ataupun air ada sekadar tekel turun je. Atau maksud tak ada. Nah, tempat kita tak apa, tempat kita ni. Nah, tempat tiga wilayah ni, lihat negeri Sia pun tak apa lagi. Tapi lagi kok senambin. Nah, dia panggil tempat kapal tubel je tak ada air ketika situ. Maka jika kita sakit perut, nak berak tempat tubel misal kata, nak kencing nak apa? Ketika ni kita istinja dengan tisu. Dengan syarat cara dia lah. Sapu 3 kali. Dah 3 kali sapu, lepas tu habis najis tempat keluar tu. Nah, tu dia. Hak tu kena ngaji tambah insya-Allah kita akan muzakarah fadwa'in insya-Allah. Nah, saudara semua. Baik. Bagaimanakah niat jamak taqdim ta'khir? Nah, tu fahana. Niat jamak ni kita hajar dah baru ni. Nah, ada saudari kata yang tanya baru ni kita jawab dah. Nah, niat jamak ni jamak taqdim, jamak dalam waktu pertama. Semaya hok boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya saja. Nah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Maka jika kita semaya dalam waktu pertama, hipung semaya zuhur dengan asar dalam waktu zuhur dinamakan jamak taqdim. Kita hipung semaya 2 waktu, semaya maghrib dengan semaya isya dalam waktu maghrib. Dinamakan jamak tu hipung tu jamak taqdim. Dan jika kita semaya jamak dalam waktu akhir, semaya zuhur, jamak zuhur dengan asar, tapi semaya dalam waktu asar, bang jamak takhir. Semaya maghrib dengan isya dalam waktu isya, dia panggil jamak takhir. Nah, tu nama. Adapun niat kita ayat dah baru ni, niatnya kita niat suku-suku tak apa. Nah, misalnya kita semaya zuhur jamak taqdim, misal kata jamak taqdim, masuk waktu zuhur, kita duduk left sape. Nah, maka kita niat sahaja aku semaya fardu zuhur serta qasa makmum kan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur serta qasa. Jika kita nak jamak serta qasa, qasa tu nak jamak hati. Maka pada galik orang siapa buat lagu ni lah, jamak dan qasa. Qasa ni semaya hak 4 wak 2. Tu makna itu. Maka sahaja aku semaya fardu zuhur serta qasa makmum kan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Niat tu. Jamak tak ada dah. Lepas tu nak niat jamak ketika mana? Niat les maya tu. Belum bui salah ikut. Lepas kalau takbir rawang takbir sudah, lepas tu bui salah rawang nan rawang niat tonai qadai. Niat ke mana? Niat kata aku nak semaya asar dalam waktu zuhur jamak taqdim. Nah, kita baca Fatihah boleh niat. Ketika kita rokok boleh niat. Ketika sujud boleh niat. Ketika baca at-tahiyah boleh niat. Ketika belum nak wisalah boleh niat. Kata apa? Aku nak semaya fardu asar dalam waktu zuhur jamak taqdim. Niat dah semaya kita tu. Sebab apa? Sebab dia boleh takbir ni dia panjang. Dia panjang nak balik. Saja aku semaya fardu zuhur serta qasa jamak taqdim, dia panjang. Dia panjang payah. Sebab tu saya rakyat jalan hak mudah. Nah, takbir tu kita niat sedek qasa saja ya. Jamak kita niat masa kita semaya tu. Rawang kita takbir sudah, lepas tu belum salah. Niat tonai qadai. Ketika baca Fatihah, ketika rokok, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika lepas baca at-tahiyah belum salah, boleh niat. Nah, misalnya kita nak niat asar dengan zuhur lewat waktu zuhur jamak taqdim. Nah, saja aku semaya fardu zuhur serta qasa makmum jika kita ikut imam. Nah, kan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bawa lepas takbir sudah, kita baca Fatihah. Itu niat di hati kita. Aku nak semaya fardu asar dalam waktu zuhur jamak taqdim. Cukuplah. Semaya, mui salat. Assalamualaikum warahmatullahi sudah. Lepas tu bangun semaya asar, sahaja aku semaya fardu asar. Nah, serta qasa makmum kan Allah Ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Cukup. Nah, itu dia. Nah, dan begitu juga niat maghrib dengan isya. Nah, tu. Adapun jamak takhir, ya, kita kena niat dalam waktu zuhur kata aku ni nak semaya fardu zuhur dalam waktu asar jamak takhir. Sahaja aku nak semaya fardu maghrib dalam waktu isya jamak takhir. Kena niat dalam waktu zuhur dan kena niat dalam waktu maghrib. Nah, niat dalam waktu zuhur kata kita ni
Syarat jangan habis waktu. Kalau habis waktu tak boleh niat dah. Misal kita tak kereta, nah dari kereta, tak uti dah kereta ni. Maka waktu habis dulu ni, habis zuhur dulu ni baru nak uti kereta pun. Ketika ni niat ada. Lepas tu waktu zuhur masuk dah. Niat lah. Niat apa? Aku nak semaya zuhur, nak semaya fardu zuhur dalam waktu asar jamak takhir. Niat lagu tu. Lepas tu nanti semaya dalam waktu asar tu. Nah, itu hak zuhur dengan asar. Dan juga kalau maghrib dengan isyak, nah, waktu maghrib dia tepik. Nah, maka sudahlah. Tak ada ni nak maya ni. Kata jalan ni, maka niat nak maya dalam waktu isyak ni. Nah, aku nak semaya fardu maghrib dalam waktu isyak jamak takhir. Cukup. Niat lagu tu. Apa? Sampai waktu semaya maka semaya poketi. Nah, itu dia. Baik, saudara semua. Salam baba, bolehkah kita nak kabungkan puasa qada dengan sunat? Terima kasih abah. Nak kabung, nak capur lah, nak capur. Nah, itu dia. Boleh. Tidak ada masalah. Bahkan kita tak ada kena niat sekali hak sunat tu. Nah, niat qada saja pun cukup dah. Dan sebab apa niat qada cukup dah? Sebab hak sunat kita boleh pahala automatik. Misal mana? Misal kata isyak hari Senin, kita ada lagi qada, maka kita nak qada isyak. Lepas tu nak puasa sunat senang hati. Jawabnya, kita niat qada sahaja cukup dah. Lepas tu, puasa sunat hari Senin kita boleh pahala dengan automatik. Sebab apa? Sebab isyak betul hari Senin. Maka kita puasa hari Senin, qada, kita bayar hutang dan dapat pahala puasa hari Senin. Dan juga hari Khamis. Dan juga hari sunat, hari bulan purnama. Nah, ada dia. Kita niat qada ya. Betul lah hak agama tutup suruh puasa sunat hari tu. Pas kita pergi puasa qada, kita boleh pahala dengan automatik. Sebab tu tak usah belik di segi niat tu. Niat qada saja pun cukup dah. Dan jikalau hari itu kita puasa tu, hari yang agama tutup suruh kita puasa sunat, maka kita boleh pahala puasa sunat dengan automatik. Nah, saudara semua. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Kalau gitu, saudara semua, inilah panggil muzakarah kita pada pagi ni. Nah, tekong kak mi kancang tuanakah? Ya. Ya bukan semua kak. Nah, sebab ada beberapa orang kata babo tak ada live ke semalam. Nah, tak ada cantuan gapo, ada lagu tu. Nah, tu sebab tu, dan bagi siapa yang tak ada kod hitam lagi, minta kod hitam, dan tak ada kod tucah lagi, maka kod tucah insya-Allah. Nah, mudah-mudahan dan bopiah kita live pak ya naik. Nah, tu dia. Baik. Maka habis soalan, maka masa pun dah sapa, maka terima kasih banyak-banyak dah kepada semua yang bersama kita pada awal sampai pada akhir. Dan yang duk share panggil semua tu terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah dah dapat kelebihan, dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hari ini sekadar ini saja. Dah berjumpa lagi dah dengan izin Allah dan rahmat Allah, taufik Allah. Malam ini insya-Allah. Maka pada pagi ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.